الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tidur? Kenapa? Cabut daun tu tadi. Cabut daun tu akak nak. Wah, Syamil buat apa tu? Lama ni. Dah bila ni. قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله بربي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة Jangan gantikan mushaf Al-Quran dengan telefon. Kan ramai orang baca Quran melalui telefon, betul tak? Kalau dalam keadaan contoh dalam kereta kebetulan tak ada Al-Quran, bolehlah. Tapi ketika di rumah tu ada telefon, ada Al-Quran, tolonglah pegang Al-Quran. Kalaulah di masjid ada telefon, ada Al-Quran, ambillah Al-Quran. Sebab ini pegang telefon. Semalam saya ada jumpa seorang doktor tu, adalah ceritanya, ringkas ceritanya. Dia kata ustazah, cuba pegang Al-Quran. Dia kata sebelum tu saya bukan pegang Al-Quran lagi. Dia kata ustazah buat macam ni. Okey,
Dia doktor pakar, ada 3 klinik dekat Ampang. Lepas tu dia pun tolak. Dia kuat. Saya pun rasa orang beriman kot kuat lah ni kan. Kan, kuat. Lepas tu dia tu ustazah pegang telefon sebelah, saya pun pegang. Dia pun buat. Terus lembik. Tak kuat tangan kita. Dia kata, ustazah, telefon ni inilah punca anak-anak kita rosak, imunisasi, lemah badan kita menurun, sel-sel kita banyak putus, urat-urat kita, sel-sel kita, hormon kita rosak sebab dia pakai hormon. Dia banyak merawat wanita-wanita masalah hormon. Orang perempuan kita banyak masa dengan telefon. Saya kan lepas pada tu kan tak tengok daripada malam tadi sampai pagi, dah rasa macam tak nak pegang telefon. Sebab apa? Sebab bila kita buka je internet dan sebagainya, panggilan gelombang daripada luar tu, daripada satelit tu, gelombang ni gelombang yang sangat tak bagus. Dia terus efek pada tubuh kita, cacah negatif begitu banyak. Tapi bila pegang saja Al-Quran, gelombang yang negatif tu jadi positif. Pegang saja Al-Quran, Masya Allah, tenaga kita, hidup kita, jiwa kita, hati kita, belum baca lagi baru pegang. Pegang telefon tak dapat pahala. Pegang Al-Quran terus dapat pahala. Buka Al-Quran, cium, buka Al-Quran, tak baca lagi, mata baru tengok Al-Quran dapat pahala. Ini hadis Nabi. 3 perkara mata melihat terus diberi pahala. Pertama, melihat wajah ibu dan ayah. Tengok muka mak ayah terus dapat pahala. Tak buat apa-apa, tengok. Yang kedua, tengok Al-Quran. Yang ketiga, tengok Kaabah. Masya Allah. Jadi kita bila tengok Al-Quran terus dapat pahala. Saya nak bagi tahu, kalau ada di kalangan kita yang tak pandai baca Al-Quran, ustazah, makcik buta huruf, makcik tak reti baca Al-Quran, ramai. Dan kita tak boleh kata makcik ni teruknya, dah tua macam ni tak baca Al-Quran lagi. Tak. Sebab saya pernah buka pusat pengajian Al-Quran, memang ramai orang 60 lebih datang ngaji Quran. Sebab apa? Kita faham zaman waktu 70-an, 80-an, 60-an dulu, guru Al-Quran tak ramai. Kat kampung makcik tak ada guru Al-Quran, ustazah. Tu makcik buta huruf sampai sekarang. Tolong jangan mengeji, menghina orang tak pandai baca Quran. Kalaupun kita rasa dia tu sebenarnya mampu belajar. Sebab apa? Ada orang walaupun dia tak reti baca, tapi dia cinta Al-Quran lebih daripada kita. Siapa yang tak pandai baca Al-Quran, tolong pegang Al-Quran dah dapat pahala. Tolong tengok Al-Quran dah dapat pahala. Subhanallah. Kemudian peluk dan ciumlah Al-Quran. Esok Al-Quran ni akan jadi saksi di padang mahsyar, dalam kubur. Masya Allah. Jadi jangan gantikan Al-Quran dengan telefon, sebab ia berbeza, sangat berbeza. Ini adalah satu-satunya mukjizat yang masih kekal sehingga hari ini sampailah hari kiamat. Subhanallah. Jadi insya-Allah, saya takut tengok budaya orang hari ini, memang dia dah mula gantikan Al-Quran sebab susah, dia kata kena ambil wuduk. Kalau dengan terjemahan, tak payah ambil wuduk, boleh bawa ke mana-mana. Yang kena ada wuduk Al-Quran tanpa terjemahan. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Insya-Allah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan ya, ada satu institut penyelidikan di negara kita nama Nahrim. Nahrim, Institut Penyelidikan Air Malaysia, agensi kerajaan. Mereka buat kajian dan unjuran, mereka menjangkakan, ni penting ya, kita akan kena kemarau yang sangat melampau. Bermula tahun 2025 sampai 2035. Dan di Melaka, tuan-tuan, dijangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang begitu teruk dalam julat 0.1% sampai 36.3%. Kalau kemarau panjang ini berlaku, Nahrim menjangkakan dia memberi kesan yang sangat besar ke atas sumber air mentah, khususnya di negeri Melaka. Para sungai akan mengalami penyusutan, mengurangkan base flow sungai, ia akan menyebabkan paras empangan ada penyusutan, ganggu sumber bekalan air mentah untuk loji. Dia akan berangkai-rangkai. Dan yang paling digeruni adalah dia menyejaskan pertanian. Dan impak awal yang berlaku adalah krisis bekalan beras. Kerana faktor kawalan import beras khususnya daripada negara peluar beras macam India dan juga Vietnam, semua tak akan ekspor lagi dah. Sebab nak bekalan untuk rakyat dia pun tak cukup. Jadi disebabkan itu, kita akan menghadapi risiko krisis keterjaminan makanan asas seperti beras. Yang mana kita ni semuanya makan nasi semua kita ni. Dan kita sangat bergantung kepada beras sedia ada yang disediakan oleh pihak luar. Jadi saya ingat kita kena ada satu jihad untuk kita, sementara nak nunggu 2025 ini,
Iaitu kena buat persediaan lah. Tuan-tuan bolehlah cari benih padi sehari dua ni sebelum mahal. Tahun depan saya ingat mahal. Benih padi ingat senang nak cari, payah nak cari. Malaysia nak cari tak jumpa lah. Pergi pasar tani kalau jumpa. Tak ada. Ada juga sik Kedah. Jauh baru jumpa. Itu pun sekilo entah berapa kita pun tak tahu. Surau masjid ada kawasan lapang daripada kosong tanam padi lah saya ingat. Tanam padi. Mungkin tahun 2023 kita gelak secara berjemaah sajalah. Tanam padi. Oh, gelak kan tunggu 2025 esok baru kau tahu. Rugilah kita tak tanam kau tak 2 tahun dah boleh makan lah. Yang buat unjuran ni bukan orang tepi jalan. Nahrim, Institut Penyelidikan Air Malaysia. Kenapa kemarau teruk berlaku? Dia kalau tanya kepada Met Malaysia ataupun tanya kepada Nahrim, setiap 2 sampai 7 tahun, paras air laut yang panas, dia akan gantikan arus laut yang kebiasaannya sejuk. Yang berlaku di luar pantai barat Peru. Benda ni jauh. Peru di Amerika Selatan. Fenomena lautan yang panas ni disebut El Nino. Tapi bagi kita orang Islam, benda ni nak kiamat lah. Sebab antara petanda jelas kedatangan Dajjal adalah kemarau. Sebelum 3 tahun sebelum Dajjal keluar, kita akan sengsara hidup kita. Berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili, dia cerita Nabi pernah terangkan tentang Dajjal dan Nabi suruh kita berhati-hati, kata sahabat. Wa inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawatin syidad yusibun nasa fiha jau'un syadid. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, manusia mengalami krisis kebuluran yang begitu teruk sekali. Kelaparan, bekalan tak ada, barang mahal. Ni bukan faktor apa, dia bukan faktor kerana orang ni jadi pemimpin ke apa, tak. Dia akan jadi siapa-siapa saja. Dia akan jadi kesusahan merata sekali. Ya'murullah sama'a fi sanatil ula an tahbisa sulusa matriha. Ketika itu, pada tahun pertama, langit akan mengurangkan hujannya 1/3. Sulusu matriha wa ya'murul ardu an tahbisa sulusu nabatiha. Dan selepas daripada itu, bumi pula mengurangkan hasilnya sebanyak 1/3. Hadis ni panjang. Nabi dah ceritakan benda-benda tu akan kita hadapi. Dan kita pun tak sangka kita dapat menengok pula benda tu kalau panjang umur lah sampai 2025.